Baik. Bila kita sebut tentang puasa bulan Ramadan, kita ada rukun Islam yang 5. Dan puasa termasuk salah satu daripada rukun Islam yang 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua solat 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima menunaikan haji bagi ataupun barang siapa yang berkemampuan. Baik. Cuba kita perhati betul-betul. Setiap komponen-komponen dalam rukun Islam yang 5 masih lagi mengekalkan bahasa dan kalimah yang sama. Tetapi salah satu yang terpeleok dan terlari jauh ialah puasa. Kita tengok dalam bahasa Arab yang asli, kita masih menyebut kalimah syahadah. Dan hari ini pun walau ditambah dengan komponen kalimah dan bahasa Melayu, kita masih kekalkan kalimah syahadah. Mengucap bahasa Melayu, 2 bahasa Melayu, kalimah bahasa Arab walaupun dimelayukan, syahadah pun masih lagi bahasa Arab. Kekal dia bahasa Arab, kekal dia bahasa Melayu. Bab semayang, bahasa Arab sebut as-salah. Kita hari ni pun hang tak solat ke? Dah solat ke? Walaupun sekali-sekala diselang dengan bahasa Melayu kita sembahyang. Sembahyang ni bahasa Sanskrit. Sebab dulu orang-orang di Nusantara yang ada agama Hindu, mereka ada satu Tuhan yang dipanggil Hyang Widi. Hyang Widi, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Jadi mereka sembah siapa? Sembahyang. Hyang itulah, Hyang tu nama Tuhan. Sembah Hyang, kita ambil satu lah. Kita ambil satu, sembahyang. Kita pun duk sambung, sembahyang Esa lah, sembahyang tu lah, sembahyang. Hyang tu dah nama Tuhan dah. Okey, zakat. Hari ni zakat masih kekal bahasa Arab. Hang dah bayar zakat belum? Zakat masih guna. Haji, abang dah berapa kali pi haji masih guna. Tapi puasa dalam bahasa Arab apa dia? As-saum, kadang-kadang as-siyam. Pernah guna tak? Berapa hari bulan kita nak saum tahun ni? Pernah dengar guna tu? Tak pernah. Penat betul lah panah tahun ni aku bersiam ah. Tak pernah guna. Hak kita guna puasa. Why? Hak ni satu-satunya terpeleok dan lari jauh. As-siyam, puasa. As-saum, puasa. Sebenarnya kita kena faham rentetan sejarah di bahagian Nusantara kita dulu. Sebelum kemasukan agama Islam oleh pedagang-pedagang Arab dan individu-individu dalam bentuk pendakwah-pendakwah, yang lebih awal mendominasi kawasan ini ialah agama Hindu dan agama Buddha. Jadi semasa orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek moyang kita dulu, mungkin ada yang terjebak dengan Hindu ataupun Buddha, mereka juga ada satu ritual. Mereka juga ada satu ibadah yang berbentuk menahan diri dari makan dan minum, menahan diri daripada melakukan hubungan dengan pasangan, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang beza mungkin cuma konteks masa, konteks waktu, berapa lama jam, tujuan apa diibadahkan, tujuan apa ritual ini dibuat. Tetapi bab menahan diri dari makan dan minum sudah sedia ada di dalam amalan dan ritual datuk nenek moyang dahulu. Bila mari Islam dengan satu amalan, dengan satu ibadah yang wajib dinamakan puasa, dinamakan as-siyam, dinamakan as-saum. Pada zaman era Hindu dan Buddha dulu, ibadah macam ni, hak tahan diri macam ni dinamakan upawasa, bahasa Sanskrit. Upawasa. Last kali yang tinggal cuma puasa saja. Jadi bila sebut puasa, semua orang tahu menahan diri dari makan dan minum. Sebab tu dia satu-satunya tak lekat kepada kalimah asal, iaitu as-saum dan as-siyam. Baik, Ustaz bila nak mari cerita yang menakjubkan ni? Tak ada cerita yang menakjubkan lagi. Baiklah, pukul berapa sekarang ni? Tengok jam Ustaz.
Nak pukul 11 dah. Okey Okey. Baik. Malam ni kita nak bawa satu analogi. Dan saya ingat mungkin ada di antara penggemar-penggemar YouTube dan sebagainya sudah mendengar tentang kisah ini. Apapun kita ambil perkiraan yang umum, saya mau bawa bulan Ramadan ini dengan salah satu analogi tentang makhluk Allah. Makhluk Allah ni bukan malaikat. Makhluk Allah ni bukan manusia. Makhluk Allah ni bukan pokok-pokok dan tumbuhan. Tapi makhluk Allah ni nama dia haiwan. Makhluk Allah ni nama dia binatang. Dalam Al-Quran ada beberapa nama haiwan dan nama binatang yang Allah garap dalam Al-Quran. Firman Allah sendiri, adanya semut, adanya lebah, adanya labah-labah, adanya nyamuk, adanya babi, adanya kaldai, adanya anjing. Ini adalah nama-nama binatang yang dipermisalkan dan dicontohkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Tetapi yang saya nak bawa pada malam ini sebagai analogi dengan bulan Ramadan ialah ulat. Yang kita panggil sebagai ulat bulu mungkin. Ada yang panggil ulat beluncah mungkin, ada yang panggil ulat gatai mungkin. Tapi kat Selangor ni ulat tu dia panggil ulat apa? Ulat beluncah ke, ulat gatai ke, ulat bulu? Ulat bulu. Baik, sebab dia ada bulu. Lepas tu dia jenis gatai tak? Baik. Pertama kali persepsi bila kita lihat ulat bulu, apa pandangan daripada anda semua bila berhadapan dengan binatang yang nama ulat bulu? Ada sesetengah manusia dan sesetengah orang bila berhadapan dengan ulat bulu, mereka ada perasaan menjengkelkan, ada perasaan menjijikkan, ada perasaan mengerikan, ada perasaan menakutkan. Sebab rupa dia pun dah tak handsome, rupa dia buruk, rupa dia menjijikkan, rupa dia menakutkan. Tetapi setelah binatang ini melakukan satu proses, dalam saintifik dia disebut sebagai metamorfosis. Metamorfosis ialah dalam bentuk ulat beluncas menukar dirinya berada dalam satu benda yang dipanggil kepompong. Jadi dalam waktu metamorfosis, dia duduk untuk satu-satu tempoh, satu-satu waktu, satu-satu masa. Sampai akhirnya selepas berakhir metamorfosis, dia keluar dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Yang sebelum ini dia menakutkan, mengerikan dan menjengkelkan, bila habis metamorfosis, keluar dari kepompong, dia jadi apa? Dia jadi seekor rama-rama. Dia jadi seekor kupu-kupu yang begitu indah, begitu cantik, begitu menyenangkan mata memandang. Seolah-olah benda yang kita jengkel dah tak ada, benda yang kita jijik dah tak ada, benda yang kita kata merapu dah tak ada, benda yang bagi kita gatai dah tak ada. Inilah yang patut kita buat, sama-sama melakukan proses penukaran diri. Proses metamorfosis sama seperti ulat beluncas dan keluar daripada bulan Ramadan dengan menukar wajah-wajah anda sebagai kupu-kupu yang baru, sebagai rama-rama yang indah. Baik, bayangkan sekarang anda berada di bawah pokok sedang menatap apa-apa buku. Tiba-tiba daripada dahan atas pokok tersebut jatuh seekor ulat bulu, jatuh seekor ulat beluncas, jatuh seekor ulat gatai. Apa reaksi pertama anda? Apa tindakan refleks yang berlaku? Adakah bila jatuh seekor ulat bulu, anda gosok belakang dia? Oh, kesian jatuh dah. Nak letak atas sarang dia balik ke? Nak letak di dahan ke? Nak letak di pokok ke? Tindakan refleks paling awal. Hak mana kita buat? Gosok ke tepi? Ada orang yang tepis, ada orang yang kuih, ada orang yang jentik. Tak cukup dengan jentik, jatuh pijak-pijak sampai mati, pijak-pijak sampai lenyek. Seolah dia memudaratkan bagi kita. Tambahan kalau kendak kena gaya, bulu-bulu dia tu kalau kena kat kulit jadi apa? Jadi gatal.
jadi tumbuh bintik-bintik merah, seolah-olah dia ni binatang pengotor, binatang yang membawa penyakit. Dan sedar atau kita tak sedar, kita sedang bawa dua sifat ini sebelum masuk bulan Ramadan. Sifat pengotor dan sifat berpenyakit. Tak pernah rasa kotor ustaz, mandi 3 kali sehari. Bukan fizikal kamu yang kotor, dalam ni yang kotor. Sini yang kotor, hati kamu yang kotor, jiwa kamu yang kotor, roh kamu yang kotor. Jadi inilah yang menjengkelkan di sisi Allah. Inilah yang menjadi kelemahan kita, tukar hak kotor dalam ni. Hak luar memang Allah dah takdir macam ni, tak boleh nak tukar dah. Ke rasa boleh tukar? Ustaz tak rasa nak tukar muka ke? Sorry. Hak luar tu Allah dah buat lagu ni. Kalau kita putih, putih lah. Kalau hitam, hitam lah. Kalau gemuk, gemuk lah. Kalau kurus, kurus lah. Kalau tinggi, tinggi lah. Kalau rendah, rendah lah. Tu hak dah tetap dah. Hak boleh ubah hak dalam ni. Kalau kotor boleh cuci. Kalau kotor boleh berus. Kalau jahat boleh jadi baik. Hak tu hak nak tukar. Tukar sifat pengotor tu dan tukar sifat berpenyakit. Penyakit sini cukup banyak. Penyakit dengki ada, penyakit hasad ada, penyakit fitnah ada, penyakit riak ada, penyakit sombong ada, penyakit takabur ada. Itu yang kita nak buang. Tapi bila dah dia bertukar rupa di hari yang lain, hak kita jentik dulu tulah, hak kita kuih dulu tulah, hak kita dulu tulah. Hari ni dia mari jatuh rama-rama yang cantik. Kita buat benda yang sama ke lagu lain dah persepsi kita. Dulu kita jentik, kita kuih, hani, kalau boleh bukan sekok ni pun tak apa dah. Marilah banyak pun sini ke sini ke sini ke, kita tak rasa rimah. Hatulah yang kita nak. Di luar sebelum ini pada pandangan persepsi masyarakat, seolah-olah kalau kita hadir dengan berbagai keramaian orang, seolah-olah kehadiran kita tak ada siapa ambil tahu. Pergi kita tak ada siapa tanya khabar. Sakit kita tak ada siapa mau ambil tahu. Kerana apa? Kerana kotor dan beratnya kita. Tapi selepas kita jadi rama-rama sebelum ni, orang ra'i kita. Sebelum kita ni, hak kita dah jadi rama-rama, orang ambil tahu pasal kita. Orang nak mendekati kita. Hak sebelum ni semua orang tak mau campur. Sebelum ni semua orang tak mau dekat dengan kita. Hak lepas ni semua orang nak dah. Sebab dah jadi cantik, dah jadi baik, dah jadi bagus, dah jadi senang orang tengok.